Assalamualaikum, I'm Sarina. So during this MCO, I've got insomnia right now. Today, 4th May, 12:53 a.m. I got a call from MVP. So the call is like this. Assalamualaikum, ni Anis Alina Akilah ke? Waalaikumsalam, ya saya. Saya Huda Nalisa, wakil NPPUC. Jadi, saya nak tanya, awak nak balik tak? Of course lah, nak balik. Okey, sebelumnya awak pernah isi Google Form tinjauan pelajar pulang ke Borneo? Pernah. Pernah, okey. Kat sana ada beberapa pengesahan. Jadi, saya sebutkan start pada nombor matrik. Kalau salah, awak boleh bagi tahu ya? Okey. Okey, nombor matrik G2019. Ya betul. Nombor IC. Betul. Okey, nombor phone ni boleh guna untuk WhatsApp? Boleh. Boleh. Okey, so untuk kawan-kawan awak, kemungkinan penerbangan awak dalam masa terdekat ni. Jadi, awak bersedia je lah picking barang, kemas. Okey, apa-apa akan dimaklumkan kemudian dan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. terima kasih. Okey, itu saja. Maafkan Bu. Selamat malam. Assalamualaikum. Take care, Waalaikumsalam. Okey. So, I didn't tell anybody, even my close friends, that I'm coming home. I just told my parents that I'm coming home. So, hey guys, what's up? This is me, Nisa again. Today, not in the morning, but at 5 p.m. So I'm going to pack my stuff, but I'm not really sure when will I go back to my hometown because the MVP just told me to get ready. It's either on 6th May or 8th May, and I'm going to turn back my camera when I'm going back to my hometown. So yeah, let's get started. So I just finished pack my things except my laptop bag, but right now I still have a lot of foods, so I think I'm going to bring back this to Sawa. Ting. Seawal pukul 9 malam, pelajar UKLK yang terlibat diarahkan untuk turun ke dua buah checkpoint terdekat iaitu Pintu Timur dan Taman Bahtera bagi menaiki bas ke Dewan Kehar untuk prosedur seterusnya. Sebanyak 4 buah bas yang disediakan untuk membawa para pelajar ke Dewan Kehar. Jangan risau, kami turut dijarakan sejauh 1 meter di dalam bas dengan seliaan fellow UKLK untuk bergerak ke Dewan Kehar dari Pintu Timur. Maksima 15 orang pelajar dibenarkan di dalam satu bas. Pemeriksaan terakhir turut dilakukan bagi mengelakkan keciciran pelajar. Kemudian, kami dibawa ke Dewan Kehar untuk sesi pendaftaran. Penjarakan sosial dan pemakaian topeng muka adalah diutamakan ketika ini. Setelah selesai mendaftar, kami diarahkan untuk naik ke Dewan Kehar, manakala beg-beg kami pula ditinggalkan di bawah untuk didisinfeksikan oleh pihak bomba. Setibanya sahaja di Dewan Kehar, kami diarahkan untuk duduk mengikut nombor bas yang akan kami naiki ke KLIA. Di sini, kami menjalani saringan kesihatan oleh Pusat Kesihatan UPSI dan mendengar sedikit taklimat sebelum bertolak. Okey, you make sure ada jarak sosial. Okey, sentiasa basuh tangan. Adik-adik, pada petang ini kita bertuah. Anda bertuah. Tetapi apa yang saya boleh nampak daripada wajah kamu, khususnya daripada sinar mata kamu adalah, saya rasa kebanyakan kamu rasa lega sebab dapat balik ke kampung pada malam ini. Yang pertama sudah pastinya, apabila kita ingin menaiki kapal terbang, kita sepatutnya tidak lupa bawa
YB Ate juga turut turun padang untuk berborak dengan setiap satu pelajar yang terlibat dengan penerbangan pertama pelajar kembali pulang ke Sabah. MMK juga mengagihkan makanan kepada para pelajar memandangkan jam menunjukkan 1 pagi. Yo, what's up? I'm still in KR. So, I'm just taking my supper. Tada. Even kita orang lagi kena bagi makanan tadi, so I'm gonna serve it for sahur. So, see you then. Bye. Apa lagi? Kerja aku memang makan je lah sebab kami perlu menunggu lagi sejam untuk anda boleh masuk dalam bas dan pergerakan. Sebelum 16 buah bas yang bakal kami naiki ke KLIA selesai didisinfeksikan oleh pihak bomba. Akhirnya, selepas sejam berlalu, kami dilepaskan untuk menaiki bas dan dihujani dengan ucapan selamat pulang ke kampung, hati-hati dan sentiasa menjaga jarak sosial oleh pihak Task Force Borneo UPSI 2020. Bila nak naik bas tu, jarak kami juga turut dijaga dan kami diiringi oleh seorang liaison officer yang telah dilantik sehingga ke KLIA 1. Pihak PDRM turut membanci bilangan pelajar bagi setiap bas. Dan bila dah naik bas tu, of course lah tidur. Dah penat kan? Oh ya, sebanyak 16 buah bas UPSI yang bergerak ke KLIS awal pukul 2 pagi dan diiringi oleh beberapa buah kenderaan PDRM. Sehingga ke KLIA ya, bukan kaleng-kaleng. Akhirnya, pada pukul 4 pagi, kami tiba di KLIA and of course, nak tahu? Kita orang memang bersahur di dalam bas sahaja. Actually kita orang nak pergi tandas tau, tapi polis suruh beratur dan diorang akan escort kita orang pergi tandas. Hebat bukan? Tiba. Mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa nak ke tandas pun kena escort? Actually, kita orang dah duduk dalam bas nak sejam sejak sampai dekat KLIA. Sebab PDRM sedang buat pemeriksaan di setiap bas. Disebabkan tak tahan nak ke tandas tu lah, kita orang minta keizinan nak ke tandas dan PDRM escort kita orang sampai ke tandas. Setelah itu, pihak Malaysia Airlines memeriksa data kami sebelum dibawa masuk untuk prosedur seterusnya. Kami diarahkan untuk check-in baggage dan yay, dah dapat tiket. Kami juga diarahkan untuk tunggu sebentar sebelum rakan-rakan kami yang lain selesai berurusan di kaunter Malaysia Airlines. Setelah itu, kami check in di departure hall dan dibawa masuk ke gate flight sebelum berlepas. Ya, penjarakan sosial amat diutamakan ketika ini. Tengok tu? Dan kami menunggu di dalam gate flight selama 3 jam. Hai, so sekarang kita ada di mana ni? KLIS 1 dan kita akan berlepas sebentar lagi. Kayak gitu. Terima kasih kepada Perdana Menteri Kerajaan Malaysia, KPP dan juga UPSI kerana telah menanggung kos perbelanjaan kami untuk balik ke Sabah. Yay. Bye. Don't forget to subscribe. Sebelum masuk ke balai pelepasan, suhu badan kami diambil sekali lagi oleh pihak Malaysia Airlines. Dan Datuk VC, Setiausaha Politik Perdana Menteri dan TNC menemani kami sehingga saat penerbangan. Terharu sangat. Thank you. Pihak Malaysia Airlines turut menyambut baik kedatangan kami dan this flight is so huge. This is why I love Malaysia Airlines. Lagu-lagu hits sepanjang tahun turut tersedia dalam playlist mereka. Begitu juga movie-movie dan series yang setanding Netflix. But
I fall asleep. Penat. Oh ya, makanan berbungkus juga tersedia bagi yang berpuasa. Yang tak puasa boleh makan lah. And percuma pula tu. Akhirnya kami tiba di Kota Kinabalu selepas 2 jam penerbangan dengan kapal 51 row seat ini. Setibanya di KKIA, kami disambut baik oleh puluhan anggota PDRM, KKM, bomber kaki tangan KKIA, Immigration, Rela, JKNS, RTM, para wartawan, para profesor dan pensyarah dari UMS dan sebagainya. Selepas selesai melepasi immigration, kami mengambil bagasi mengikut zon dan beratur semula mengikut zon yang ditetapkan. Ya, agak lama, hampir sejam. Setelah itu, kami dipanggil pula untuk menjalani saringan kesihatan dan swab test. Yes, secara bergila-gila. Penjarakan sosial diutamakan. Itu station number 7 Okey. Terima kasih. Tibalah masanya untuk swab test. Tengok tu, bas-bas UMS telah bersedia di belakangnya. Alamak, takutnya nak swab test. Nasib baiklah swab test dibuat di kerongkong. Agak geli sedikit. What was that? Selepas selesai menjalani swab test, kami dibenarkan untuk pulang ke rumah dan dihantar pulang oleh pihak UMS ke drop zone masing-masing. Kami turut diiringi seorang LO. Semua, Assalamualaikum. So I just finished my swab test and Alhamdulillah I'm in Sabah. Tengok tu, bas-bas UMS sudah bersedia untuk bawa kami pulang. So, thank you. Akhirnya kami dihantar pulang ke drop zone masing-masing. Sampai sudah di Sabah. Lama sudah kau Bapak tunggu? Lama sudah Bapak tunggu? Ada hampir 30 minit lah. 30 minit. Itulah lambat kami bertolak dari sana. I'm coming home. Cepatlah, ulang balik cepat. I'm coming home. Assalamualaikum. I'm coming home. Tak boleh sentuh, kena mandi. So I just want to thank Kerajaan Malaysia, our PM, Kementerian Pendidikan Tinggi, UPSI, fellow MPP, MMK dan tim Task Force Borneo UPSI 2020 yang sudah bertungkus lumus untuk hantar kami balik, dan juga frontliners negara yang sudah dikorbankan masa dorang untuk hantar kami buat tes, jaga kami sampailah kami pergi rumah. Tidak kisahlah time di Perak ataupun di Sabah. Terima kasih semua, dan kepada semua yang sentiasa mendoakan supaya dapat balik, thank you so much. Berkat doa kamu orang, saya tersenarai dalam first trip pelajar Sabah dibawa pulang dari Semenanjung. So